Soalan ke-5. Dua orang dermawan telah menyumbangkan RM3,000 setiap seorang. RM1,200 telah digunakan untuk membeli rak buku. Berapakah sumbangan yang tinggal? Okey, baik. Saya akan tunjukkan dua cara. Satu, cara yang pertama adalah cara cerita. Kita akan tengok cerita. Bukan cara cerita, maksud cara ayat lah, cara pemahaman. Kita akan buat sedikit demi sedikit, kena faham soalan. Dua orang dermawan telah menyumbangkan RM3,000 setiap orang. Setiap orang RM3,000. Seorang RM3,000, kalau dua orang berapa? Darabkan. Macam tu. Tu mula-mula. Kemudian RM1,200 telah digunakan untuk membeli rak buku. Beli rak buku, berapa sumbangan yang tinggal? Yang tinggal ni tolak rak buku tu berapa? RM1,200. Macam ni cara dia. Baik, kita selesaikan yang ni dulu. Ini tadi tentang dermawan. Dua orang. Faham kan? Ini ada dua orang. RM3, ini adalah sumbangan mula-mula. Kan? Seorang RM3,000, dua orang berapa kita darabkan. Kemudian ada RM1,200. Ini adalah rak. Tanda tolak ni adalah merujukkan dia beli rak buku tadi tu. Darab ni sebab kita nak dapatkanlah satu orang tu, sebab ada setiap. Ada setiap ni. Macam tu. Jadi kita darabkan. Ini cara yang pertama. Ini cara membuat ayat matematik lah. Macam tu kita faham. Dua orang, setiap satu tu. Sorry. Lari pula. Okay. Setiap satu RM3,000. Macam ni lah. Dua orang, setiap satu RM3,000. Kita darab. 2 darab 3, ni boleh congak. Saya tunjukkan cara congak. 2 darab 3 adalah 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6,000. Tolak 1,200. Maksudnya ini 6,000 ni. Yang kita kira tadi ni. Saya pandam 2 darab 3 ni, ini yang 6,000. Ini yang 6,000. Kemudian 6,000 tolak dengan 1,200. Tolak 1,200. Jadi kita buat bentuk lazim. 6,000 tolak 1,200. Sifar tolak 2 tak boleh. Minta sebelah. 10 tolak 2, 8. 6 tinggal 5. Tolak 1, 4. 4,800. Ini jawapan dia. Ringgit. Tulislah RM. Sebab dia tanya tentang wang. Berapakah sumbangan. Macam tu. Okey, itu cara yang pertama. Iaitu cara ayat matematik. Kita memahami kehendak soalan. Kemudian kita buat ayat matematik. Kemudian ada yang kedua. Cara yang kedua ni cara teknik. Dia agak sukar sikit bagi orang yang faham. Bagi orang yang tak faham, dia mudah. Tengok. Yang mana yang nak pakai mana-mana pun boleh. Ni cara yang kedua. Cara yang kedua, cuma tengok pada nombor. Ni nombor. Ni nombor. Cerita pasal apa? Orang. Ni nombor. Nombor ni cerita pasal apa? Pasal duit. RM. Jadi simple. Ni nombor. Cerita pasal RM. Duit. Jadi ada berapa cerita? Ada 2 cerita. Pertama cerita pasal orang. Kita buatlah orang sini. Orang. Kemudian yang kedua tentang nombor yang kedua adalah tentang duit RM. Macam tu. Ayat pertama 2 orang. Siap, 2 orang. Menyumbangkan RM3,000 setiap seorang. Ni penting. RM3,000 setiap seorang. RM3,000. Satu orang RM3,000.
Kalau 2 orang, berapa? Itu yang kita nak cari. Jadinya, kita buat teknik. Ni tanda soal. Ambil je sebelah dia. Pergi yang ada sepasang. Sepasang ni ada dua-dua. Kiri kanan tu ada. Pergi dekat situ. Operasi mula-mula mesti bahagi. Sebab dia susah. Pergi sebelah. Baru darab. Jadi kita selesaikan. 2 bahagi 1 darab 3,000. Ini yang mula-mula. Kemudian dah dapat jawapan, barulah kita tolakkan dengan 1,200. Sebab dia tanya berapa yang tinggal. Ni, nanti dapat jawapan, kita tolak dengan 1,200. Ni yang tinggal. Tak apa, kita cari dulu jawapan dia ni. Jadi 2 bahagi 1. 2 bahagi 1 adalah 2. Darab dengan 3,000. 2 darab 3 adalah 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3 adalah 6,000. Maksudnya 2 ni adalah 6,000. Saya lupa tulis. Ini sumbangan. Sumbang. Ni beli. Beli 1,200. Jadi akhirnya pun kita kena tolak 1,200. Kenapa? Sebab kita nak beli. Sebab kita nak beli. Sifar tolak sifar tolak 2 tak boleh, 10 tolak 2 8, 6 tinggal 5, tolak 1 tinggal 4. Sama sahaja jawapan dia, cuma pendekatannya berbeza. Tadi kita memang semuanya buat ayat matematik, yang ini kita buat petak cerita. Saya istilahkan petak cerita untuk murid yang tak faham. Sekali lagi saya ingatkan, kalau tak faham, tengok cerita apa, berdasarkan nombor, tengok belakang dia. Ini nombor, belakang dia tak ada. Tengok dekat depan. Itu sahaja sempoi.